tidak tertinggal. Okey. Okey. Ini adalah yang slide pertama, teknik kita menjawab sains 3 September 2021. Nak pergi next slide je. Okey. Okey. Sekejap Okey, sebelum tu saya lupa. Sebelum kita mulakan bengkel kita hari ini, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Kepada semua pelajar, kita tak kira malam ke siang ke, belajar tetap belajar. Okey, kalau hari biasa PDPR kita buat 11 siang, tapi bila kamu akan tengok nanti corak pembelajaran kita bila nak dekat dengan peperiksaan SPM, semua guru akan berusaha untuk membantu kamu, tak kira malam, tak kira pagi, tak kira petang. Kita akan cuba bantu setakat mana yang boleh. Jadi cikgu dah bantu, kamulah yang kena bantu diri kamu sendiri. Okey, malam ni kita bantu dulu untuk mata pelajaran sains. Okey. Ini macam mana ni? Nak buang ni? Okey. Okey, saya terus kepada format peperiksaan sains SPM. Secara umumnya kita ada dua kertas. Kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 objektif 40 soalan. Kalau KBSM dulu 1 jam 30 minit, sekarang sama 1 jam 15 minit. Kalau KBSM 50 soalan, sekarang untuk KSSM soalan telah dikurangkan menjadi 40 dan markah telah dibawa banyak kepada kertas 2. Okey, kertas 2 sebagaimana kita tahu ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C, iaitu bercorak struktur dan esei sebanyak 13 soalan. Lama weh. Lama, 2 jam 30 minit. Kalau kamu tak bersedia, 2 jam tu kamu nak buat apa? 2 jam tidur bangun pun dah puas. Sebab tu cikgu kata kena berusaha daripada sekarang, sekurang-kurangnya kamu ada masa untuk menulis. Tak. Kalau kamu tak belajar langsung, kamu hantar kertas kosong, 2 jam kamu akan termangu-mangu di dalam bilik peperiksaan. Okey? Ada 2 kertas. Okey. Ini adalah permarkahan sains SPM KSSM 2021. Ini lebih secara detail. Okey. Kertas 1, 1 jam 15 minit. 40 soalan objektif. Maksud dia 1 soalan 1 markah. 40 soalan objektif membawa markah 40 markah. Okey. Kena skor. Kalau kamu skor dah kertas 1 ni, kamu dah ada peluang dah untuk lulus. Okey. Kertas 2. Macam mana nak buang ni? Nak buang benda ni? Dia pun tak nampak. Okey. Kertas 2, ibu yang tahu. Okey. Okey, kertas 2. Masa menjawab dia adalah 2 jam 30 minit. Okey. Ada 3 bahagian di situ. Untuk maklumat kamu semua kan, ini adalah format terbaru bagi tahun pertama untuk semua mata pelajaran. Okey, untuk sains inilah bahagian yang format yang terbaru yang kita ada. Okey. Ada 3 bahagian kertas 2 yang perlu kamu jawab. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A tu adalah soalan berdasarkan eksperimen. Jadi nanti kamu kena tahu beberapa istilah yang jenis-jenis soalan
yang kami cikgu-cikgu sains akan ajar kamu satu persatu sampai mahir. Sampai mahir, sampai boleh hafal, sampai kalau orang kejut tengah malam, macam mana nak jawab soalan hipotesis, kamu boleh jawab. Okey, dengan syarat sila hadir ke semua slot 1, slot 2 dan slot 3. Okey, bahagian B ada 6 soalan subjektif. Okey, perlu dijawab, perlu baca dan dijawab. Okey, bahagian A ni pelajar, kalau kamu tak faham konten pun tak apa. Dengan syarat kamu tahu teknik bahagian A. Tapi bahagian B ni nak tak nak kena baca buku. Nak tak nak kena baca buku. Sebab tu A ni adalah bahagian yang tepat yang kamu senang sekali nak skor. Okey? Bahagian C adalah soalan esei di situ. Satu soalan esei wajib, satu soalan esei pilihan. Kita ada bagi dekat cikgu champion. Kamu tunggu masa slot yang kedua. Bahagian C, kamu tunggu masa slot yang kedua. Jangan lupa ya, kita ada 3 slot. Okey, bahagian C tu saya bagi slot kedua dengan slot ketiga. Kamu tunggu, nanti cikgu-cikgu yang champion tu akan mengajar kamu pada masa tersebut. Okey, bahagian A ni ada 4 soalan. Kamu tengok di situ. Oh, boleh sunting, dia sunting. Macam mana? Sunting. Okey, bahagian A ni soalan dia ada 4. Setiap satu soalan membawa markah 5. 4 kali 5 membawa markah 20. 4 soalan, setiap satu markah dia 5. 4 kali 5, 20 markah di situ. Okey, bahagian B ada 6 soalan. 4 soalan daripada 6 membawa markah 6. 2 soalan daripada situ membawa markah 7. Dan saya akan bagi contoh nanti, ada 2 soalan di bahagian sini yang saya rasa senang nak dapat markah. Kita akan tunjuk nanti. Okey? Sorry. Okey. Jadi jumlah markah semua bahagian B adalah 38. Bahagian C di situ, satu soalan adalah soalan wajib jawab. Ini adalah soalan berdasarkan eksperimen. Okey? Macam laporan kamu tulis PK. Sebab tu PK tu bukan benda yang main-main. Kalau kamu mahir, kalau kamu tahu format dia, mirip kepada soalan bahagian C nombor 11. Okey, dan esei dia satu soalan esei eksperimen 10 weh, 10. Okey. Allah, sorry. Dapat tahu macam mana? Okey. 10. Bukan senang ni nak kutip. Kami akan bantu kamu pelajar daripada 10 paling minimum kamu kena dapat 8. Dan mengikut analisa peperiksaan hari itu, peperiksaan masa hari itu yang kamu belum tahu format apa-apa, kita dapati ramai pelajar yang markah maksimum dia 5 sahaja. 5/10, 3/10. Dan masa tu, kamu belum lagi tahu secara format secara betul. Okey? Selepas malam ni, selepas slot 1, selepas slot 2, selepas slot 3, saya percaya peperiksaan percubaan kamu penuh ditulis di atas kertas kajang. Okey? Dan satu lagi, soalan 12 dan soalan 13 membawa markah 12. Banyak bahagian esei. Okey? Esei membawa markah 22. Jumlah semua markah kamu adalah 120. Okey. Sekarang, macam mana dapat A? Okey. Untuk nak dapat A, untuk nak dapat sains A ni, okey, objektif ada 40. Sekurang-kurangnya dapat 37/40. Dapat A. Okey? 37/40. Tak mustahil kalau kamu latih nanti. Okey. Jadi kertas 2 di situ, di sini 40,
Di sini 80 markah. Kamu mesti dapat, ini mesti dapat 37/40. Kertas 2 mesti dapat 60/80. Dengar macam banyak kan? Dengar macam banyak. Belajar sendiri, cikgu tolong, bukan kata 60. 79/80 kamu mampu buat. Okey? Dengar dulu cikgu cakap. Study sendiri, tolong diri sendiri, insya-Allah kita akan dapat markah yang paling tertinggi. Okey, untuk pengetahuan pelajar, tahun lepas kita hanya 7 orang pelajar sahaja yang gagal. 7 orang pelajar sahaja yang gagal dan mereka ini adalah terdiri daripada pelajar yang tidak pernah datang ke sekolah. Datang ke sekolah, tidur tak pernah dengar cakap cikgu, kerja sekolah tak pernah hantar. Ini adalah yang kita tengok, kita buat analisa, tak pernah datang ke sekolah, kalau datang tidur dalam kelas dan latihan ataupun kerja yang cikgu bagi tak pernah buat. Dan ada pelajar yang buku sains nota pun tak ada. Itu adalah pelajar. Kalau kamu setakat masih lagi masuk PDPR, dengar pula teknik menjawab soalan, nak lulus memang dah dalam tangan. Cuma sekarang kita nak bagi skor. Kita tak mau lulus, kita nak skor bagi mata pelajaran tersebut. Okey, ini format. Format saja tak penting Format penting. Kalau ada format pun, kalau tak belajar, tak boleh. Okey, yang penting belajar nak jawab soalan. Okey. Okey, sekarang ada berapa pelajar ni? Adik boleh tengok? Alaili, sekarang ada berapa pelajar? Oh, 97. Apa message பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு message வந்துருக்குல. Okey. Okey, pelajar. Okey, pelajar-pelajar yang baru masuk, kita sekarang berada pada bengkel teknik menjawab. Okey. Tadi kamu dah tahu dah markah-markah dia macam mana. Sekarang kita nak tengok apakah tajuk-tajuk yang kamu hampir, saya rasa hampir kebanyakan kelas dah habis belajar. Okey? Hampir kebanyakan kelas dah belajar. Ni pelajar, sedar tak sedar, ini adalah tajuk yang sepatutnya ada dalam kepala otak kamu. Okey? Cuba tengok tingkatan 4 sepatutnya ada 12 bab yang patut ada dalam kepala otak kamu. Dan saya rata-rata saya dah tanya kelas-kelas mereka dah habis belajar, sepatutnya bab tingkatan 5, sepatutnya 9 bab dah ada dalam kepala otak kamu. Okey, sekurang-kurangnya kamu tahulah apa tajuk-tajuk, isi tu lain ceritalah. Okey, tajuk mana takut sekali weh? Tajuk mana paling takut? Cuba tengok, sebut kat cikgu. Tajuk mana paling takut? Cuba tengok tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Unsur bahan. Unsur bahan. Unsur dan bahan. Okey, ada orang kata unsur bahan. Nanti cikgu kamu akan ajar unsur bahan sampai champion. Okey, ada lagi tak masalah? Ke semua orang faham? Cik tak faham. Tajuk mana yang susah weh? 5D. Tajuk mana yang tajuk ni susah lah. Tajuk mana yang susah? 5D. 5D semua pandai. 5E, tajuk apa yang susah? Pun pandai. Pun semua tak ada masalah. Okey? Okey, cuba tengok. Saya tak mau cerita satu-satu Okey, tingkatan 4 kita ada 12 bab dan saya percaya kalau tingkatan 4 tu betul unsur dan bahan. Satu lagi bagi saya tahu, bab 11, daya dan gerakan. Ke kamu dah faham bab ni? Bab ni bab fizik. Okey? Tingkatan 5, ya. Tingkatan 5 kalau bagi cikgu lah. Kalau bagi cikgu, kadar tindak balas bab 4. Bab 6 elektrokimia. Bab 8 daya dan tekanan. Okey? Jadi kamu jangan macam ni. Bila kamu dah tahu bab mana yang agak susah,
bab itulah perlu kita beri perhatian. Kamu ni pelik. Kalau saya tahu pelajar ni dia pelik tau. Benda yang dia suka, bab yang senang, itulah dia nak belajar lebih. Kita kena tumpukan bab-bab mana yang agak sukar dan tumpukan lebih yang tu tak faham, tanya cikgu. Okey, tanya cikgu dan cikgu boleh ajar sampai faham. Banyak masa lagi. Kita ada ni bulan 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Berlambak lagi, lama lagi. Okey. Ini adalah bab-bab untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jangan tidur Pelajar jangan tidur tau. Kalau mengantuk, buat air kopi letak di sebelah. Malam ni cikgu tak marah kalau kamu makan. Kalau di sekolah, siapa minum, siapa makan, keropok lekor memang kena marah. Okey, sekarang tak marah. Okey. Buat ayah juga ajak. Okey. Sekarang ini adalah format. Tapi cikgu dah ringkaskan tadi. Inilah jenis-jenis yang ini adalah format yang lebih detail. Okey, tadi ada 40 markah kertas 1, kertas 2 membawa markah 80. Okey, konstruk yang dia nak uji kamu. Mengingat, kamu mesti mengingat benda-benda yang belajar. Kamu mesti memahami dan dia akan tanya mengaplikasi. Tahu dia mengaplikasi ni macam mana? Apakah kegunaan prinsip Pascal? Apakah kegunaan prinsip Pascal dalam kehidupan seharian? Okey, menganalisis ni, menganalisis data, menganalisis graf. Okey, itu adalah konstruk yang dia nak uji pada kertas 1. Okey, kertas 2 dia banyak sikit. Okey, yang dia nak uji. Okey. Kalau cikgu tengok sekarang ni ada satu benda yang tak ada dalam KBSM, iaitu mencipta. Mencipta ni tahun lepas tak ada soalan jenis mencipta. Sorry. Ni. Soalan jenis mencipta. Tapi KSSM ada soalan mencipta. Mencipta ni pelajar senang sangat nak dapat markah. Pernah buat tak PT3 yang dia bagi bahan, lepas tu dia suruh kita lukis? Pernah. Ni mencipta ni dia bagi bahan dekat kamu dan dia suruh kamu lukis. Itu adalah bahagian mencipta. Selalunya membawa markah 3 markah. Senang-senang nak dapat 3. Lepas tu ada pula graf lagi ada 2. Dah 5 markah. Mau orang tak skor A+ ni. A+ ni memang senang. Saya bukan nak cakap betul lah. Kalau lah soalan tu susah sampai nak mati, tak apalah. Ini soalan senang. Dan benda senang, kalau kamu tak tumpu betul-betul, kamu tak tangkap betul-betul apa-apa yang cikgu kamu mengajar, kamu akan menyesal sampai kiamat. Okey? Jadi sila tumpukan. Selepas ini saya percaya semua cikgu-cikgu akan mula membuat latih tubi. Soalan-soalan, kalau dah hari tu terlepas, jadi mulai bulan 9, bila cikgu ulang kaji dengan kamu, sila beri perhatian. Bukan masa yang terlambat untuk bulan 9, sebab peperiksaan kita akan diadakan pada tahun depan bulan 3. Kalau malam ni nak insaf, alhamdulillah. Lepas ni silalah belajar dengan betul. Okey? Aras kesukaran dia adalah rendah 5, nisbah 3, nisbah 2. Ni. Maksud dia banyak soalan yang aras rendah. Aras tinggi dia nisbah dia 2. Aras sederhana ni di tengah-tengah. Okey? Dan bahan dia boleh kita guna, boleh dibawa masuk kalkulator saintifik sebab di situ ada soalan pengiraan. Okey? Ingat tak nak kira kadar tidak balas? Nak kira soalan apa lagi? Nak kira-kira. Nak kira BMI, nak kira soalan-soalan yang melibatkan bahagian fisik, laju. Laju dan sebagainya. Ada kalkulator saintifik. Saya suka bila ada budak-budak kata nak kira laju. Maksud dia dah faham, dia dah tahu apa benda yang dia belajar. Okey, tak adalah tajuk ya Allah cikgu, tajuk pun tak tahu. Kalau tajuk pun tak tahu tu. Okey. Jadi kita kena faham soalan. Ini akibat daripada kalau kita tak faham soalan. Tengok, jadi cikgu tanya benda lain, hampa jawab benda lain. Okey, nampak tak?
Akibat orang yang tak faham soalan. Dahlah tak belajar, bila tak belajar, tak faham soalan, kamu tengoklah dia jawab-jawab yang macam-macam. Memanglah ada berkaitan dengan daya. Orang tanya jenis-jenis daya. Yang dia pergi jawabnya, semua dah ada daya, semua ada daya. Ni lagi dah teruk. Daya juga, tapi ada yang. Ni lagi teruk, daya bumi. Kita tak mau nak jadi macam ni. Kita nak fahamkan soalan, kita nak tahu teknik menjawab dan kita akan jawab macam skema permarkahan. Maksud dia, pemeriksa akan periksa kertas kamu tu tak tahu nak pangkah tang mana. Semua markah penuh. Okey? Sains sangat senang. Okey? Kena tahu cara. Okey, tarik nafas. Rasa sesak tak nafas? Ke cikgu cakap laju? Sekarang kau apa ni? Tak apa, esok tak sekolah. Okey. Ni Okey. okey. Tips kertas satu. Macam mana nak buat kertas satu? Kertas satu ni. Cikgu Nazira tak dengar suara adik. Tak dengar suara. Sekejap ya. Cikgu Nazira ni dia hantar mesej. Eli. Oh, pelajar tak dengar suara lah. Tak dengar suara siapa? Oh, Tak dengar suara saya. Tu Nazira kata pelajar tak dengar suara cikgu. dengar. Clear je. Dengar okey. Kan? Yang lain okey kan? Ya. Okey. Okey. Okey je. Dengar. Alright. No Clear, problem. clear. Semua. Kau dia pedas. Mungkin dia tak tekan dekat tu, dekat waktu dia buka handphone tu ada satu benda dia tak tekan dekat. Yang join audio tu. Join audio tu. Okey. Tips nak jawab kertas satu. Tips nak jawab kertas satu ni, bacalah soalan betul-betul. Baca soalan semua orang kata, alah kertas satu relax je. Bukannya nak perlu study sangat. Dia ada jawapan. Dia ada jawapan pun kalau kamu tembak tak betul juga. Okey, dah dia ada jawapan, tembaklah bagi betul. Okey, dan selalunya objektif ni soalan dia bukan macam zaman dulu. Ada perbezaan ABCD itu yang sangat jelas. Ni jawapan dia jawapan dia betul, tapi nak jawapan yang paling tepat. Jadi kena baca soalan betul-betul, fahamkan. Bacakan soalan dengan betul-betul, pilih jawapan yang paling tepat. Jadi cara dia nak skor, tadi kan cikgu kata, tadi kan kertas satu cikgu kata kena skor 32. Adik macam nak tulis tak keluar? Itu ada macam kecil. Okey, tadi kan cikgu kata kertas satu ni nak dapat 37/40. Ini kan selalunya pelajar yang selalu kita periksa-periksa di sekolah macam hari tu kan, kebanyakan pelajar tau. Nak up 30 pun jarang ada. 37 ni dia ramai yang bila kelas saya lah. Kelas saya ni ramai yang dapat 25, yang dapat 23. Okey? Jadi kamu kena upkan menjadi 37. Macam mana nak dapat 37? Ada nampak soalan, buat. Jangan tunggu cikgu pun tak apa. Cari jawapan, cari soalan yang ada jawapan. Latih berkali-kali, latih secara bertubi-tubi. Buat, esok pun buat benda yang sama, ulang lagi bertubi-tubi. Cikgu bagi, kamu pun buat sendiri. InsyaAllah. Daripada 23 yang betul ataupun 25 yang betul, majoriti dapat macam ni, kamu boleh naikkan lagi menjadi 30 ke 37. Okey. Ni, hampa faham tak ni? Kalau hampa dapat objektif 37, hampa faham tak? Kalau ikut markah di sekolah ni, weh. Kalau 30/40, kalau hampa dapat 37, hampa faham tak? Hampa nak dapat 3 je lagi markah daripada kertas 2 untuk nak lulus. Faham tak? Nak dapat 3 je lagi. Kertas 2 ada 80. Takkanlah 3 tak boleh dapat. Ya Allah ya Tuhanku. Sebab itulah kertas satu ni orang suruh kamu. Kertas satu ni orang suruh kamu. Ni kertas satu ni orang suruh kamu skor. Kertas satu ni suruh skor. Kalau dah dapat 37. Takkah ni.
37 ni saya ulang 3 lagi daripada kertas 2. Dah lului kalau markah di sekolah. Kan markah lului di sekolah 40. 3 lagi takkanlah tak boleh. Kertas 2 takkanlah nak dapat 3. Kurang-kurangnya 30. Sebab itulah orang skor. Faham? Okey. Oh, cikgu. Carry seorang je faham. Ni, hal lain tu jangan tipu diri sendiri nah. Jangan tipu diri sendiri. Kamu tak buka kamera. Kamu tak buka kamera, lepas tu kamu buat benda lain. Mak kamu ada di bawah, kata anak dia belajar. Kamu duduk dalam bilik, kamu tengok benda lain. Okey? Jangan tipu diri sendiri. Malaikat ada keritanan menulis kebaikan dan keburukan. Dan Allah melihat apa yang kita buat. Bukalah mata sekejap. Walaupun cikgu walaupun tak menarik pun, memanglah ilmu tak menarik. Okey. Dengarlah sikit. Okey? Okey. Bahagian kertas 2, tip kertas 2. Bahagian A ni, kamu kena mahir dan faham jenis soalan. Ni kertas 2 ni. Dan bahagian A ni, percayalah pelajar, kalau kamu mahir soalan proses sains ni, pemerhatian, inferen, pemboleh ubah, macam mana nak buat hipotesis, macam mana soalan nak jawab, ramalkan, macam mana soalan hubungan, macam mana nak tengok daripada graf. Dan inilah yang orang paling takut adalah definisi secara operasi. Kamu mahir benda ni, kamu tak tahu silibus pun tak apa. Betul tak Cikgu Nazirah dengan Cikgu Laili? Betul. Kalau hampa mahir benda ni, kami nak buat bagi hampa bukan Bagus mahir. sangat. Kami nak buat bukan bagi hampa mahir, nak buat bagi hampa champion. Inilah cikgu kata ni, hampa tahu orang gerak tengah malam nak buat hipotesis, buka mata tu boleh buat. Dia bukan boleh tak boleh, kita buat sampai champion. Hampa tengok tu, hampa boleh buat. Nanti ada cikgu yang akan ajar nanti. Kena masuk ke semua-semua slot. Baru nak pandai. Hampa tak mau weh. Okey, lagi-lagi ada cikgu nak habaq. Tahun lepas, 64 orang dapat A. A ni maksud cikgu daripada A plus, A solid, A minus. Ni. 64 orang. Pulun lah. Nah, bukan senang ni. Ni. Boleh masuk. Hampa kena lawan ni bagi masuk dalam kategori ni. A minus, A plus ada 64 orang pelajar. Okey? Jadi dia akan bukan ada mata pelajaran susah senang. Benda yang kamu faham senang. Benda yang kamu tak faham susah. Okey? Dan ingat kualiti kamu saya tahu. Kamu mesti nak tengok sains dengan sejarah. Ulun sains. Kamu pulun BM dengan darah. Kalau kelas saya tu, darah masuk 20/28. Sains masuk PDPR 4/28. Sejarah masuk 20/28. Asal nak menangis tau cikgu ni. Semangat pun tak ada, kamu tak masuk. Kamu ingat kalau kamu ada BM dengan sejarah, kamu nak pergi mana? Orang ni tujuan nak dapat sijil. Kita nak bergerak ke pusat pengajian tinggi, nak sambung belajar. Ada sijil, sains dapat D, Mat dapat E, apa nak pergi mana? Tu tengok sijil tu saja. Kualiti sijil bergantung kepada mata pelajaran. Itulah bahasa Inggeris, matematik, sains. Nak dapat sijil sejarah, bahasa Melayu, nak kualiti sijil, nak masuk borang UPU, kena ada mata pelajaran yang lain. Okey, boleh faham? Okey, kau apa dah ni? Okey, cik. Jangan tidur jangan tidur. Okey, bahagian B, Anila baca dan Saya ke apa kata. ada 6 soalan. Okey, bahagian C soalan 10. Soalan 10 wajib jawab macam PK, fahamkan format. Ada 10 markah soalan wajib jawab. Saya dah bagi kepada cikgu champion slot 2.
Tolong tengok slot 2. Siapa tak tahu selama ni, tak tahu lah nak jawab soalan nombor 10 cikgu. Tunggu slot 2. Soalan 11 dengan soalan 13 juga bahagian esei. Tunggu slot 3. Ni dua-dua ni dah lah mudah. Champion pula. Hampa tunggu, hampa kena masuk, Okey. Okey, saya ambil bahagian A, cara nak jawab soalan. Okey, saya pisah tangan. Okey, dengar pelajar. Hari ni kan ada banyak kan bahagian A ni, nak kenal pasti soalan-soalan tu macam mana. Hari ni bahagian saya akan ajak kamu 2 jenis soalan, iaitu soalan macam mana nak jawab soalan pemerhatian, macam mana nak jawab soalan inference. Okey. Pemerhatian ni senang, tulis apa yang nampak. Inference ni sebab kepada pemerhatian. Nanti slot 2, Cikgu Nazira akan cover untuk soalan nombor 11 eksperimen. Cikgu Laili akan buat pemboleh ubah, hipotesis dan sedikit ramalkan. Okey? Kalau dah tahu benda ni, definisi secara operasi, kalau tak sempat, kami akan bertungkul lumus di dalam kelas dengan kamu, ajar pula definisi dengan graf. Takut tak sempat. Semua dah kuasai, memang tak sabar nak jawab soalan. Jadi saya akan buat dulu pemerhatian dengan inference. Okey. Tak ada. Okey. Nak jawab soalan pemerhatian. Okey. Bahagian A. Okey. Kalau soalan pemerhatian, tulis apa yang kita nampak ataupun lihat. Saya selalu cakap kat pelajar, soalan pemerhatian ni budak buta je tak boleh jawab. Siapa yang ada Allah dah bagi mata dekat dia 2 pasang, soalan pemerhatian sepatutnya dia boleh jawab. Sebab kita tulis apa yang kita nampak pada gambar raja, apa yang kita nampak pada jadual. Okey? Kalau ada 2 jadual, sila bandingkan ayat tersebut bagi lengkap. Sekali saya bagi contoh. Okey? Nak bagi senang pemerhatian, boleh guna dengan mulakan ayat dengan apabila. Okey. Inference ni pelajar, kita menerangkan kenapa benda itu berlaku. Dan selalunya soalan pemerhatian dengan inference ni, dia akan duduk dekat-dekat. Dia tanya pemerhatian dulu, tu dia tanya pemerhatian, di bawah tu selalunya dia akan tanya soalan inference. Dan inference ini berapa kali, bersatu, saya rasa saya dah cakap 77 kali. 77 kali dah pelajar cakap inference tu kerana. Tapi bila mai periksa, tak juga boleh-boleh. Okey? Inference ini adalah kenapa benda itu berlaku. Selalunya dalam jawapan kita ada perkataan kerana, sebab. Okey, fahamkan dulu dan saya akan bagi contoh soalan. Okey. 1 saat. Tarik nafas, lepas tu lap-lap mata. Sebelum nak masuk ke contoh soalan. Semua okey? Semua okey pelajar? Okey. Okey. Kalau belajar. okey, chat nombor 1. Kalau okey, chat nombor 1. Kalau okey, chat. Tu Cik Anwar kata kalau okey, chat nombor 1. Kalau tak. Okey. Ni pelajar SMK Puncak Alam. Orang sekarang ni dah gila-gila tau study. Kamu tahu tak? Saya dah tanya budak asrama penuh. Tahu kelas dia start pukul berapa? 6:30 pagi. Wih, 6:30 pagi dah punya. Ya. 6:30 pagi. Selesai subuh dah mula bergerak ke kelas. Kamu jadual 8:30 pun tak mampu lagi nak bangun. Bila nak sedar? 6:30 pagi weh.
balik ke bilik 5:30 petang. Wow. Pukul 2 pun, kelas pukul 2 pun, ya Allah cikgu tak boleh nak masuk dah. Hampa tak sedar diri lagi. Pertama-tama kamu duduk di rumah, tak ada persaingan antara kawan, kamu perlu ada kesedaran yang tinggi. Barulah boleh nak skor. Kenalah susah dulu, barulah nak senang kemudian. Nah, okey. Contoh soalan pemerhatian dan inference. Kita harap insya-Allah selepas ni kalau keluar soalan percubaan pemerhatian dengan inference full mark, markah penuh. Sat lagi slot 2, cikgu bagi pula soalan esei. Kertas kajang kamu yang saya nampak hari tu hanya kalau setengah muka surat tu pun dah banyak. Tapi kertas kajang soalan nombor tu dia elok dalam 1/2 muka surat. Cikgu sampai cikgu tak larat nak periksa. Tu soalan nombor 10 saja. Selepas ini kami cikgu-cikgu sains akan tengok penuh dengan jawapan kertas kajang kamu bagi bahagian C. Tak mau ada hantar kata kosong-kosong, tulis nama aja. Tak mau. Okey? Siapa tulis nama aja, pengetua baru mai hantar kertas tu kat pengetua. Okey. Soalan pemerhatian. Okey, tengok. Dia bagi gambar antara budak A dengan budak B. Apa kamu nampak? Apa kamu nampak budak A dengan budak B? A tu gemuk dan B tu kurus. Ya Allah, pandainya Khairin. Itulah adalah jawapan soalan pemerhatian. Jadi pemerhatian ni tulis apa yang kita nampak. Jadi murid A gemuk, manakala murid B kurus. Dapatlah markah. Senang ke susah? Ini contohlah. Macam mana tekan jawapan tadi? Okey. Okey. Boleh tak kalau tulis macam ni? Murid A lebih berat daripada murid B. Betul ke salah? Salah. Kenapa Karin salah? Sebab betul dah. Betul tak? A memang betul. Sebab Murid A A memang lebih berat daripada murid B. Betul ke salah? Jawapan ni. betul. Salah. Kalau memang betul kan. Salah. Okey, tengok. Cikgu kata tadi soalan pemerhatian tulis apa yang kita nampak. Berat nampak tak? Berat tak nampak. Jadi kalau kamu tulis memang betul lah dia berat, dia gemuk. Murid A lebih berat daripada murid B. Ini adalah salah. Jadi yang betul adalah saiz badan murid A lebih besar berbanding murid B. Ni betul. Betul. Pemerhatian cikgu kata tulis apa yang nampak. Pemerhatian ni kita pakai biji mata je kan. Apa yang kita nampak kat gambar tu, kita tulis apa yang awak. Dengar. Okey. Dengar cikgu kata pakai biji mata. Ni cikgu Lali orang buta je tak boleh jawab dah Lali. Betul. Sayang kalau salah tu sayang sangat. Sayang sangat-sangat weh. Okey. Ni kita nak bagi tip-tip Hasna sedang dapat markah ni. Kutip-kutip markah. Boleh markah, katalah markah 70 plus 120. B plus kot dah dalam tangan dah. Okey. Inference ni kita memberi sebab kepada pemerhatian. Kenapa benda itu berlaku? Kenapa saiz badan dia besar? Inference ni dengar ya pelajar. Sebab kepada pemerhatian. Kenapa benda tu boleh berlaku? Okey. Jadi saiz badan A tu lebih besar kerana, cikgu kata kebanyakan inference ni dia ada perkataan kerana murid A mengambil makanan berkalori tinggi dan tidak bersenam. Kita bagi sebab kenapa benda tu berlaku. Mungkinlah dia ni makan banyak. Okey, dah lah makan banyak, tak senam pula jadi macam ni. Kat ni, kalau kita jawab B, inference dia kerana murid B tidak mengambil makanan yang berkalori tinggi ataupun tidak makan. Hanya makan 1 kali 1 hari. Ini makan 5 kali 1 hari. Contoh dia macam itulah sebab kepada pemerhatian. Okey. Jadi, next.
Next slide macam mana? Adik. Next slide. Okey, sekarang tengok. Sekarang tengok dua gambar rajah ni. Ni nak buat sampai faham. Okey. Okey. Pemerhatian berdasarkan di atas. Apa yang kamu nampak? Guna perkataan apabila. Apabila plat A disambung dengan plat B. Sambung dengan wire. Sambung wire. Okey, apa yang kamu nampak? Plat A. Kalau kamu sambung dengan wire ni, disambung dengan wire yang litar. Sorry. Litar yang lengkap. Okey, apa yang kamu nampak? Kalau disambung dengan litar lengkap, apa yang kamu nampak? Mentol bercahaya. Okey, mentol bercahaya. Mentol menyala atau Switch dia tak on. bercahaya. Ni lah. Kenapa switch dia tak on? Switch apa? Switch tu. Oh, Sudah buka. itulah cakap dengan orang fizik. Switch tu. Okey, switch magic tu. Semua dua-dua. Itulah Dua-dua orang kena, fizik ada dalam ni. dua-dua kena penuh. Okey. Dua-dua kena buat. Okey. Dua-dua dia kena buat. Okey. Jadi yang kamu pemerhatian ni, jadi yang kamu nampak mentol menyala bila kita sambung kepada plat A. Okay. Boleh tak cikgu kalau saya tak mau cerita pasal plat A, tapi saya cerita pasal plat B. Okey, pun boleh. Okey, pun boleh. Boleh pilih salah satu dan lagi elok kalau kamu buat perbandingan. Okey. Apabila plat A disambung pada litar yang lengkap, okey, mentol menyala berbanding plat B. Ini yang kita nampak kan? Yang kita nampak adalah mentol menyala. Okey. Infront dia adalah sana. Okey. Mentol menyala sebab tersilap pula ni, bukan plat B ni. Mentol menyala kerana plat A adalah konduktor elektrik. Ini adalah inference. Saya percaya ramai pelajar kita boleh jawab pemerhatian. Inference ialah yang susah sikit. Yang ini adalah memberi sebab. Tak apa. Ni baru 2 soalan. Sekejap lagi kita pergi soalan 3, soalan 4. Had 5 tu pejam mata tu yang buat. Okey. Allah, ni dah ada jawapan terus belajar. Allah. Okey. Dia bagi 2 gambar rajah dekat kita. Okey. Satu kamu tengok glukosa, larutan glukosa campur air suling. Ini adalah pemerhatian pada air kapur. Ini adalah larutan glukosa campur yeast. Kamu nampak tak pada air kapur? Okey. Soalan kalau dia tanya, apakah pemerhatian pada gambar rajah di atas? Kamu boleh ambil mana-mana daripada gambar rajah tersebut. Cikgu Laili dengan Cikgu Nazira kalau tak betul, betulkan ya? Okey. Sekarang kamu ambil yang ini. Apabila larutan nampak, buat ayat lah weh. Buat daripada gambar rajah ni, buatlah ayat. Apabila larutan glukosa bercampur dengan yeast, maka ada kehadiran gelembung gas di dalam air kapur. Kamu nampak tak? Nampak tak gelembung ni bulat-bulat? Tulislah apa yang nampak. Kalau nak buat yang ni pun boleh. Apabila larutan glukosa bercampur dengan air suling, maka tiada gelembung gas pada air kapur. Tapi hak ni sebenarnya lagi baik. Okey? Pemerhatian lagi sekali, kamu nampak apa? Kamu nampak kehadiran gelembung gas. Boleh tak kalau saya jawab, apabila larutan bercampur air, maka ada gas karbon dioksida. Ada gas karbon dioksida. Kita tak tahu dia karbon dioksida kenapa. Kita hanya tahu dia ada gelembung gas. Jadi, tulislah apa yang kita nampak. Okey. Jadi, inference dia adalah kenapa benda tu berlaku?
kenapa ada gelembung gas? Bukan gelembung gas, gelembung udara. Okey, kenapa ada gelembung udara dalam air kapur? Okey, terdapat gelembung udara dalam air kapur sebab dia influent kerana proses penapaian membebaskan gas karbon dioksida. Ini. Jadi sebenarnya kita nampak gelembung gas tu sebab apa? Sebab proses penapaian berlaku dan gelembung itu adalah gas karbon dioksida. Influent ini kita memberi sebab kepada pemerhatian. Dapat tak pelajar? Ni contoh dia macam ni. Kenapa markah contoh dia pemerhatian. Markah sain kairin, kita nampak markah sain kairin adalah 80%. Kita nampak di kertas dia dapat 80. Markah sain kairin adalah 80%. Infrared pemerhatian. Infrared dia markah sain kairin tinggi ataupun 80% kerana Kairin rajin baca buku sains. Tu influence. Bagi sebab kenapa benda tu berlaku. Faham? Ya, faham. Kairin pun faham. Okey. Pukul berapa sekarang ni cikgu tak nampak pukul berapa? Pukul berapa? Adik? Dekat pukul 10. Nak pukul 10 cikgu. Okey. Allah. Kau macam. Ini tak cikgu sikit lah kalau sampai pukul 10 takut tak ni. Okey, ini juga adalah pemerhatian dan influence. Okey, tengok. Pokok P ini adalah pokok P, ini adalah pokok Q. Pokok P ni dia bagi baja fosforus. Cukup Fosforus. NPK ingat tak makronutrien? NPK, nitrogen, fosforus, kalium. Okey. Ni dia kata menentukan kesan fosforus ke atas pertumbuhan pokok orkid. Okey, dia bagi baja fosforus cukup, ini dia bagi kurang fosforus. Okey. Soalan dia, apakah pemerhatian? Okay, sekali lagi cikgu kata, pemerhatian tulis apa yang nampak. Boleh tak kalau kamu jawab? Pokok P lebih subur. Boleh tak? Pokok P lebih subur. Tak boleh. Tak boleh. Okey, apa yang kita buat? Okey, P kamu nampak apa? Akar dia banyak. Bunga dia besar. Daun dia pun banyak. Jadi, ini adalah jawapan-jawapan bagi pemerhatian. Okey, contoh, akar pokok P lebih banyak berbanding pokok Q. Bunga pada orkid P lebih besar berbanding pokok orkid Q. Daun pada orkid P lebih banyak berbanding pokok orkid Q. Ini adalah pemerhatian, tulis apa yang nampak. Okey, sekarang influence. Kenapa akar pokok tu banyak? Kerana baja fosforus adalah makronutrien yang diperlukan untuk menghasil akar lebih banyak. Okey. Nak sikit dah ni. Mak ni tak payahlah. Mak ni takut pening. Kalau sekarang pukul 10 Pukul 10 sekarang. Lagi 30 minit gitu. Nak sat. Adik-adik nak mana? Okey, saya dah ajar tadi, saya dah bagi 4 contoh. Jadi kita tengok soalan. Soalan yang lebih detail. Warna. Sana. Saya ni banyak buat tau. Saya nak bagi kat kamu objektif. Saya nak bincangkan sama-sama objektif sikit.
objektif ni saya ambil satu tajuk, saya ambil satu soalan. Okey? Tapi tak sempat nak buat. Objektif tak apa, kamu boleh buat sendiri kan? Ni saya kamu kan. Ni kamu dah boleh buat sendiri. Okey? Cuma soalan 9 ni siapa yang dah print, sebelah kiri tu kepingan plumbum, sebelah kanan tu adalah kepingan kuprum. Saya tertinggal. Okey? Kanan kuprum, kanan plumbum, kiri kuprum. Kiri plumbum, kanan. Siapa tolong tulis? Kiri apa? Kiri kuprum. Bisa tak lawa. Okey. Ya. Siapa yang dah print tu boleh tengok. Kalau siapa tak print pun saya dah hantar, nanti kamu boleh tu. Laili macam mana nak padam kat sini? Okey. Cik padam. Okey. Okey, lagi sekali weh buat. Ni dengar dia kejap. Saya ambil bahagian ini. Ini adalah soalan peperiksaan SPM sebenar. Cuba kita try test power yang kita belajar tadi. Kita try test power, tengok yang kamu belajar tadi berkenaan dengan pemerhatian dan juga inference. Okey, ini adalah soalan SPM sebenar. Okey. Baca soalan. Rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan eksperimen untuk nak kaji kesan suhu ke atas penapaian glukosa dan yeast. Okay, satu lagi cikgu lupa nak pesan. Ni, dalam sains ni hampir 80% ni soalan dia adalah dalam bentuk gambar rajah. Hampa memang kena mahir gambar rajah. Ni, hampa yang baca macam ni, cikgu tahu dalam Pak Esa kan? Oh, rajah 1, ada benda ni, macam tu. Baca. Sebab tu kalau saya tengok bila nanti tu B orang buat dalam kelas, bila cikgu baca, boleh jawab. Betul tak Lily dengan Nazira? Betul. Kalau hampa baca kita kena ambil masa kan? Ambil masa saat delete gambar tu, bandingkan apa yang ada, apa yang tak ada kan? Bulat-bulat. Hampa macam ni. Tu kan tak tahu apa. Orang bila dah dapat macam ni, hak ni yeast glukosa air. Sama. Ni sama. Tak sama. Hak ni 20. Hak ni 35. Apa conting lah kata soalan. Apa conting lah. Dia dalam rajah sains ni, dia setiap rajah sains ni dia sebenarnya maklumat. Maklumat yang pelajar kena alert dekat soalan tu. Nazira, boleh tak kalau kita conting dekat soalan ni? Boleh, tak ada masalah. Apa buatlah bagi nampak. Memang tu apa sepatutnya nampak lah. hal ni. Highlight pun tak apa. Masalah betul tak pelajar kita ni, bila dia buat seorang dia tak tahu apa. Lepas tu bila kita main latih TV, okey sekarang kita bincangkan soalan nombor 3. Amai cikgu baca soalan. Bila cikgu baca soalan, dandan boleh jawab. Sebab apa baca secara gopo gapo. Baca orang sebab dia mengurus yes. Tak tahu. Susah. Langsung tinggal kertas kosong. Betul tak? Tapi kalau cikgu baca, okey, kalau cikgu diskan, Rajah 1.1 baca 40 kali. Baca 2 kali. Dah faham. Baru bergerak kepada soalan. Lepas tu hampa tak tengok gambar rajah. Hampa tak tengok gambar rajah kan? Lepas tu betul. Ya Allah, minta pemerhatian pula dah. Hak ni aku tak suka ni. Inference pula tu. Ni aku lagi tak suka. Tak suka tinggal macam tu. Padahal benda duduk depan mata jawapan ni. Benda jawapan depan mata. Hampa tak buat. Hampa tak tengok. Okey. Sekarang apa yang kamu nampak? Nyatakan satu pemerhatian yang boleh dibuat daripada eksperimen ini. Apa hampa nampak? Hampa tak buta kan? Ya. Tak buta boleh jawab. Tengok apa yang berbeza di situ. Ya itu. Raja boleh mula macam ni. Boleh mula macam ni. Fokus air. Raja 1.1
menunjukkan pun boleh. Isi padu karbon dioksida. Lebih banyak ke lebih sikit? Lebih banyak ke lebih sikit? Lebih Bandingkan ni. sikit. Lebih sedikit berbanding darjah 1. 1.2. Boleh tak macam tu Laili? Nazira? Boleh. Senang ke susah weh? Ni pelajar. Senang ke susah? Soalan perhatian, tulis apa yang kamu nampak. Cikgu, saya tak suka lah cerita pasal Rajah 1.1. Boleh tak saya nak cerita pasal Rajah 1.2? Saya lebih suka kalau dia keluar bentuk Rajah macam ni. Untuk kanan bawah. Pada Rajah 1.2, isi padu kanan atas, yang kanan atas. dihasilkan lebih banyak daripada Rajah 1.1. Okey. Jangan bagi salah dah soalan perhatian. Ni. Kalau sebut suhu tak boleh kan, Mila? Sebut suhu tak boleh. Kalau ikut suhu dia adalah manipulasi, dia lebih kepada bergerak balas. Okay, betul tak? Dia lebih kepada bergerak balas. Hasil dia. Hasil dia. Ni menyatakan satu pemerhatian yang boleh dibuat daripada eksperimen tu. Kalau boleh juga kalau kita cakap macam ni. Ada suhu 20 darjah Celsius, padu karbon dioksida yang dihasilkan lebih sedikit daripada suhu 35 darjah Celsius. Boleh? Okey. Okey, inference. Okey. Okey, kalau inference selalunya dia mesti nak bagi cantik sebenarnya sini 1.2. Okey, kalau 1.2 awak cerita pasal 1.2, jadi inference dia di sini adalah okey, kenapa isi padu karbon dioksida lebih banyak kerana proses penapaian berlaku pada suhu optimum. Suhu yang paling sesuai. Okey, 35 ni adalah suhu optimum. Penapaian berlaku di sini, jadi dia bebaskan gas karbon dioksida paling banyak. Okey, suhu optimum adalah suhu yang paling sesuai. Okey, ini adalah salah satu. Tadi cikgu bagi contoh-contoh yang biasa. Ini adalah soalan sebenar SPM. Katalah dua ni, takkanlah tak dapat satu pemerhatian. Nah, okey. Yang ni inference, cikgu kata tadi, bagi sebab kenapa benda itu berlaku. Okey. Contoh 2. Okey. Okey, Rajah 3.1 dan 3.2 menunjukkan eksperimen mengkaji kesan cuka ke atas larutan amonia. Kesan cuka dan larutan amonia ke atas latex dan dibiarkan selepas 30 minit. Cikgu kata tadi kan, hampa dapat soalan, hampa bulatlah. Oh, ni sama. Hak ni sama. Okey, hak ni guna cuka, hak ni guna larutan amonia. Oh, kalau letak cuka, latex ni akan menggumpal. Kalau letak larutan amonia, maka latex ni kekal cair. Kekal cair atau tiada perubahan. Sila conteng supaya kamu dapat gambaran. Conteng dulu, fahamkan gambar rajah dulu pelajar. Fahamkan gambar rajah. Dengan memahamkan gambar rajah, bukan sahaja soalan pemerhatian boleh jawab, bukan sahaja soalan inference, saat lagi dia tanya pun boleh ubah, pun boleh jawab, hipotesis pun boleh jawab. Fahamkan dulu. Okey. Jadi, tuliskan satu pemerhatian. Cikgu kata tadi tulis apa yang nampak. Oh, saya tak buta jadi saya boleh nampak. Kalau cuka dicampurkan kepada latex, maka latex menggumpal. Dan kalau larutan amonia campur dekat latex, maka latex
kekal cair atau latex tiada perubahan. Hak tu lah tulis jawapan. Ataupun nak bagi senang pun boleh tau. Orang nak tolong kamu ni skema. Pada rajah 3.1, latex menggumpal, manakala pada rajah 3.2, latex kekal cair ataupun tiada perubahan. Boleh? Tapi nak bagi cantik, bolehlah buat. Apabila cuka dicampur kepada latex, maka latex akan menggumpal. Bawa daripada gambar, tulis dalam bentuk ayat di sini. Okey? Saya percaya insya-Allah kalau kamu faham, tak ada lagi soalan pemerhatian bahagian A yang kamu boleh salah. Okey? Okey, nyatakan satu inference. Inference pula. Okey. Okey. Latex, okey ambil. Latex menggumpal kerana ini susahlah sikit. Kehadiran ion hidrogen pada asid. Dalam asid ada ion hidrogen. Ion hidrogen inilah yang menyebabkan latex itu menggumpal. Kalau kamu jawab yang ni, ini adalah ion hidroksida. Okey, ada 106 calon SPM 2021. Ada sekarang ni ada 106 orang calon SPM 2021. Cikgu percaya soalan pemerhatian dan soalan inference keluar dan mesti keluar lah. Selalu keluar, memang keluar. Okey? Keluarlah tajuk apa pun. Kalau kita faham teknik dan konsep apa yang dia nak kita tulis, insya-Allah 106 orang ni akan dapat markah penuh untuk pemerhatian dan inference. Okey. Tarik nafas. Penat lah. Tak apa, esok cuti. Tarik nafas. Minum air kopi. Air kopi. Air kopi, biskut. Bangun dulu, bangun duduk, bangun duduk, bangun duduk. Jom apa adik? 50 minit. 50 minit sekejap lagi kita tidur lah. Saya banyak soalan ni. Nanti ya ni tahap ni pun teringin nak mengajar. Saya cari soalan yang macam lain sikit. Ni. Okey. Bukan senang nak berjaya nah. Bukan senang. Kamu duduk tak baca buku, senang-senang tengok Korea. Duduk main, tidur banyak, lepak-lepak. Tak tahu nak keluar dengan keputusan A. Kamu tak tahu orang dapat A+ tu, Korea pun dah tak tengok. Game pun dah tak main. Tak tidur malam baca buku, kamu tak tahu dia susah macam tu. Kamu kata, bolehlah dia pandai. Dia usaha setakat mana kita tak tahu. Luar ni lagi bahaya weh sebab kita duduk seorang-seorang kat rumah. Kita tak nampak kawan kita study pun. Kawan-kawan kalau pergi kat kelas, adalah juga tanya-tanya kawan dalam kelas, oh dia tahu. Kita pun macam dia dah tahulah benda ni. Tapi bila duduk PDPR kat rumah, kamu duk rasa macam kawan kamu tak baca buku, kamu pun tak baca buku. Padahal dia baca buku dah tunggang terbalik. Okey? 10 ni ada 10.15 okey. Tadi tak nampaknya agak ni. Kalau 10.15 okey. Ini adalah elektrolisis tingkatan 5. Elektrolisis pelambang bromida lebur. Tujuan cikgu tengok contoh 3 ni nak cerita dekat kamu soalan KSSM tahun ini. Saya suka. Soalan KSM tahun ni, dia ada bahagian reka cipta. Yang kita lukis-lukis tu. Macam PT3. Dan ingat weh, soalan jenis macam ni,
selalunya 3 markah. Sangat senang nak dapat markah. Dia bagi benda dan dia suruh kamu lukis. Okey? Saya tak mau cerita atas, takut tak sempat. Okey. Okey, dia contoh dia soalan D. Tenaga elektrik boleh dihasilkan melalui tindak balas kimia. Baca lagi sekali. Tenaga elektrik boleh dihasilkan melalui tindak balas kimia. Ini adalah elektrolisis kalau kamu faham. Okey. Dengan menggunakan bahan dan radas yang diberi di bawah, reka bentuk satu sel elektrolitik untuk nak tulinkan logam kuprum tak tulen. Labelkan rajah anda. Okey, dengar. Kalau soalan reka cipta, tolong label. Tolong label. Label. Gambar yang kamu lukis tu walaupun sebiji sama seperti asal, kalau tidak dilabel, markah dia kosong. Okey. Jadi, kita nak buat apa? Kita nak buat sel elektrolitik. Okey, dia bagi apa dekat kita? Okey. Elektrod kuprum tak tulen, larutan kuprum 2 nitrat, beaker, dawai penyambung. Sat. Hak ni cikgu tertinggal. 3 bateri. Simbol bateri macam mana? Takkan tak tahu lagi? Panjang, pendek, panjang, pendek. Okey. Buat senang. Buat bateri dulu. Okey, tengok. Bagi warna lain, nak bagi cantik sikit warna lain. Okey. Buatlah bateri. Bateri ada berapa? 3. 1. Panjang pendek ni 1, 2, 3. Okey. Dawai penyambung sambung kepada elektrod. Sorry kamu lukislah cantik-cantik weh dalam paksa. Sebab itulah mata pelajaran seni tu kena buat elok-elok. Ni dia semua dia kena. Masa ni lah nak guna seni, masa ni lah nak guna kalkulator dan sebagainya. Okey? Saya dalam tak melukis. Okey. Ni. Okey. Bika. Lepas tu. Okey. Sekarang kamu belajar kamu mesti ada kemahiran di dalam kepala kan. Ini adalah positif. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Kalau positif, dia adalah anode. Kalau negatif, dia adalah kathode. Okey. Jadi, dia bagi dekat kita elektrod kuprum. Okey, kita belajar kalau nak buat penulinan, logam yang tak tulen, duduk anode kan duduk di kathode. Logam yang tak tulen mesti duduk di anode. Jadi ini adalah kuprum tak tulen. Kalau tak tahu hampa hentam je weh. Kalau tak tahu hampa mesti guna benda ni. Hampa mesti label letak mana pun. Kalau tak tahu, kalau tak payahlah cikgu, tak payah, tak boleh nak buat apa dah cikgu. Tak tahu sungguh-sungguh, tak ada idea. Hampa lukis juga, hampa label lah benda dia. Dia dah bagi label depan mata, hampa label aja. Jangan cerita banyak. Okey? Kuprum tak tulen di kathode adalah kuprum tulen. Kuprum tak tulen sudah label. Ini adalah kuprum tulen. Maksud dia elektrod kuprum. Ini dah ada. Okey, sekarang bateri pun dah buat. Ini adalah dawai penyambung. Tulis dawai penyambung. Apa yang dia bagi? Semua tulis. Okey, dia bagi larutan kuprum 2 nitrat. Ini adalah elektrolit. Okey. Tulis, lukislah dengan pensel. Saya nak padam-padam. Mungkin dengan pensel. Label tu bolehlah dengan pen. Jadi, larutan kuprum 2 nitrat. Lepas tu cek balik. Ini pun dah sudah, ini pun dah sudah. Ada berapa? 1, 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Bika. Lengkap macam ni Kecuali di bawah ni dia kata terangkan fungsi bagi setiap satu, kamu kena terangkan dalam bentuk ayat. Ni senang-senang 3 markah. Ini adalah soalan reka cipta yang wujud dalam sains KSSM. Saya percaya ini adalah untuk nak tolong kamu. Okey? Dia boleh keluarlah daripada mana-mana tajuk. Kalau tak tahu sangat pun kau lukis apa pun. Apa label. Kau tak dapat 3, dapat juga 1. Okey, faham pelajar? Reka cipta ni kalau ikut dia akan keluar 2 reka cipta. Kalau kamu tengok format yang peperiksaan pertengahan tahun hari tu yang kamu buat tu, yang naik sekolah terus buat tu, kan dia suruh lukis 2. Senang-senang daripada situ. Rata-rata pelajar tu yang lain semua salah. Reka cipta ni yang dapat 6 markah. Senang-senang 6 markah. Jadi tolong beri perhatian kepada reka cipta. Okey. Contoh mana? Satna. Okey. Lagi satu cikgu cari. Wajar-wajar pun. Okey. Ni tajuk. Ini adalah tajuk kelestarian alam sekitar. Okey. Ini tajuk reka cipta. Tengok dia. Okey. Mengitar semula botol plastik mampu mengurangkan jejak kaki karbon. Dah jejak kaki karbon pula, ya Allah. Relax. Okey. Dia bagi kat kita apa? Anda dibekalkan 1 botol plastik, garis. Oh, dia bagi kat aku botol, 2 batang sudu, 2 sudu dan tali. 3 dia bagi benda. Reka bentuk sebuah tempat makan burung tergantung. Ni takkan tak tahu, mestilah gantung dengan tali. Dalam ruang yang disediakan. Labelkan rajah anda. Ikut. Inilah orang kata yang orang kata soalan yang boleh tolong kamu. Oh, dia bagi botol. Mungkinlah botol. Dia nak buat tempat makan burung. Macam mana? Dia bagi pula sudu 2. Botol sudu 2. Katalah sudu ni. Sat. Ni keluar sini si sudu. Lepas tu buat lubang. Ni sudu 1. Lepas tu satu lagi sudu. Maksud dia tebuk botol ni lah. Macam ni. Lepas tu ni dia buang makanan burung lah. Lepas tu dia kata. Saya tak tahu tak boleh. Sat lagi. Okey. Lepas tu dia kata gantung. Gantung je lah. Gantung. Tali. Lepas tu kamu pun kata tali. Botol kosong. Lepas tu sudu. Lepas tu buatlah ni makanan burung. Dengan syarat semua bahan yang dia bagi kita pakai. Ni tak 3 markah. Ini mungkin soalan senang lah. SPM kalau kadang dia suruh buat kincir air. Tak apa. Hampa bubuh je situ. Cikgu, kalau kata budak tu kan, saya ni tak tahu lah, boleh tak kalau saya buat macam ni cikgu? Saya buat botol ni duduk macam ni. Lepas tu, saya pun bubuh selotip, bubuh. Sudu saya letak macam ni. Saya letak macam ni sudu. Lepas tu sudu satu lagi saya letak kot ni. Cuma dia duduk situ. Lepas tu saya pun tak tahu nak buat tali dia bubuh macam mana tali. Bubuh kot ni tali. Bubuh. Berfungsi kan? Dia tergantung kan? Dia dekat sini. Ni sudu. Ni tali. Ni botol. Sama dapat markah. Dia nak tengok kreativiti kamu. Janganlah kamu buat. Macam ni tak logik Macam ni tak logik. Okay. Ni kamu letak sudu. Ni pun letak sudu.
Tali tu kamu ikat botol. Tali tu kamu guna untuk ikat botol. Botol ni tergantung dah. Botol ni tak tergantung. Tapi dia nak makanan burung tergantung. Kamu guna tali untuk ikat botol. Dan botol ini tidak tergantung. Ini dipanggil gambar raja tidak berfungsi. Gambar raja tidak berfungsi. Ini minta maaf lah banyak-banyak. Macam ni tak boleh lah. Dia keluar daripada tajuk. Selagi benda tu buatlah kok mana pun, selagi benda tu menepatilah apa benda yang dia nak, insya-Allah 3 markah dalam tangan. Okey. Jadi hari ni pelajar, cikgu saya banyak weh, saya pun bagi kat kamu saya bagi kat kamu tu banyak tau. Lepas tu saya takut tak sempat. Jadi ni hak wajah-wajah ni nantilah. Hak wajah-wajah ni pun ini semua adalah format baru KBSM. Okey. Saya kata nak buat ni, tak apa nak buat macam mana. Tak apa nantilah kelas pun kita boleh buat. Ada slot-slot nanti kita selitkan dekat mana-mana. Okey. Sekarang ada pukul 10.27. Okey, pelajar, kesimpulan daripada hari ni. Apa yang kamu belajar? Okey. Hari ni untuk slot 1 pelajar, kamu dah berkorban masa. Apa benda yang kamu belajar hari ni? 1, kamu dah tahu dah format SPM. Okey, KSSM. Cikgu dah ajar macam mana nak skor dapat A. Cikgu kata tadi, kertas 1 sekurang-kurangnya 37/40. Alah, cikgu kata 37, saya akan buat 39/40. Okey, kertas 2, kamu dapat 80 markah, kamu ada 60, mesti dapat soalan 60. Cikgu kata 60, saya akan buat jadi 75/80. A plus kalau boleh buat macam tu. Okey, hari ni dah tahu. Bila dah tahu bukan biarkan macam tu je, azam nak pergi dapat A plus. Okey? Okey. Perkara yang kedua, selepas format tadi cikgu ajar, saya dah ajar bahagian A. Bahagian A, macam mana nak jawab soalan pemerhatian. Saya bagi beberapa contoh tadi. Okey, ini kamu tahu tulis apa yang nampak. Buat perbandingan. Okey, dan buat bandingan. Inilah yang nak ada dalam kepala otak. Hang keluarlah tajuk apa pun. Tajuk tingkatan 4, tajuk tingkatan 5. Keluarlah mana-mana tajuk. Faham konsep ni? Tulis. Okey, kemudian kita ada, cikgu dah ajar sedikit inference. Okey, inference ini adalah sebab kepada pemerhatian. Selalunya, cikgu kata tadi dalam inference ni kadang-kadang ada kita tulis kerana. Kerana sebab kepada pemerhatian. Kenapa benda tu boleh berlaku? Okey. Okey. Dan cikgu ajar sedikit tadi berkenaan dengan soalan jenis reka cipta. Cikgu kata reka cipta ni kena label dan mesti guna semua barang yang dia bagi. Dan lukisan tu mestilah logik. Okey? Mudah-mudahan dapatlah markah yang terbaik untuk hari ini. Jangan lupa pelajar, kita ada slot yang lebih menarik. Slot 2 dan slot 3 nak membantu kamu untuk bahagian C. Nak jawab soalan eksperimen. Dan satu lagi untuk soalan penyelesaian masalah. Okey. Okey, boleh faham pelajar? Masa Boleh, dah cikgu. Okey, masa dah tunjukkan 10.30. Macam mana nak buka? Ada Google Form attendant ke, Kamila? Laili bubuh tak? Astagfirullah, cik lupa. Tidak. Okey. Cik balik dengar Kak Mila bagi ni. Sekejap. Okey, pelajar isikan Google Form. Itu membuktikan kehadiran kamu hari ini. Kat mana cikgu? Jap. Saya share dekat chat. Nanti cikgu. Okey. Kat situ link ya, ada link. Okey, pelajar dengar saya percaya pelajar-pelajar yang masuk hari ini adalah
pelajar-pelajar yang tidak pernah putus asa dan sentiasa berusaha. Biar pagi, petang, malam. Saya sebut apa? Bila sekolah kita buat malam pun pelajar masuk. Buat pagi 8.30 pelajar masuk. Kelas petang pukul 5.30 dia masuk. Dia dah ready dah untuk apa-apa. Sebab kita dah nak dekat sangat dengan peperiksaan. Okey. Untuk berapa orang hari ni? Berapa orang hari ni? Okey. Untuk ke 103 orang pelajar hari ni, cikgu sentiasa mendoakan kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Okey. Saya sudahi dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bidang nak cakap apa-apa? Okey. Kalau tak ada apa-apa, okey. Assalamualaikum. Ambil gambar yang Waalaikumsalam cikgu. ambil dokumen dekat Ni, print screen pun tak. Dah bisa. Salam. Geng, geng. Kehadiran jangan lupa. Print tak? Kajian jangan lupa. Kajian jangan lupa. Terima kasih cikgu. Cikgu, cikgu. Benar dah isi kehadiran tu belum? Diam lah Irham. Bisa juga. Ya, my friend. Bisa Terima kasih Aziz. Sama. Terima kasih ya. korang. Okey. Terima kasih geng. Terima kasih semua. Apa cikgu? Bye. Terima kasih Igo. Sama Arif. Dengar suara dah tahu.